Göklerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut di dalam kitab-kitab Allah yang dahulu, hambaku, akulah raja yang tidak rosak, tidak mati. Taatlah kepadaku dalam semua perintah, dan hentikan segala yang aku larang, sehingga aku jadikan engkau hidup tidak mati. Hambaku, akulah Tuhan yang mencipta segala sesuatu dengan berkata kun fayakun. Kun maknanya jadilah, fayakun bermakna maka jadilah. Ini dalam kitab dulu, dia kata Allah Ta'ala ada berfirman dengan mengatakan, hambaku, akulah raja yang tidak rosak, tidak mati. Baik, Allah Ta'ala dia beritahu nombor satu, dia kata aku ni raja. Pasal apa? Sebab nak suruh manusia tu ada berasa takut. Bila sebut Tuhan sahaja, maka pertama sekali Allah Ta'ala tu dia tak nampak, ya? Tidak boleh dilihat sekarang ni, ya? Maka diberi satu keistimewaan kepada manusia. Oleh kerana benda yang Allah Ta'ala ni tak nampak, dia akan bagi satu keistimewaan. Satu hari nanti boleh tengok. Satu hari nanti bila? Akhir sekali nanti. Baik, oleh kerana benda tak nampak, biasalah, ya? Macam pekerja dengan majikan pun begitulah. Bila bos majikan tak ada, pergi Mekah, outstation ke, ataupun overseas ke, masa itulah dia buat perangai. Pasal apa dia? Bos dia tak nampak, dia kira tak nampak. Bila dia rasa bos tak ada, maka dia akan buat benda-benda yang bos tak suka, ya? Benda-benda yang terlarang ataupun dilarang. Jadi manusia ni pun, ya, bila Allah Ta'ala tu dia tak pernah tengok, ya, keyakinan Allah Ta'ala tu ada hanya mari kerana dengan belajar, ya, dengan belajar baru mari yakin tu. Baik, jenis hak tak mari belajar, maka dia akan berasa Allah Ta'ala tak nampak sama, tak ada, ya. Sebab tu bila sebut maknanya takwa, takut kepada Allah Ta'ala tu, apa dia? Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu tengok Allah Ta'ala. Itu maknanya tahap ketakutan, ketakwaan kita kepada Allah. Ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu, kalau sekiranya kamu tak berasa kamu ni nampak Allah, fa innahu yaraka, kamu kena berasa Allah Ta'ala tengok kamu, nampak kamu. Itu dia punya cara nak suruh kita mari perasaan takut. Untuk apa dia perasaan takut ni penting? Untuk bila kita rasa takut sentiasa pada Allah, maka dalam situasi apa sekalipun kita akan jaga diri kita, ya, supaya jangan buat benda yang Allah Ta'ala tak berkenan, dan sentiasa buat benda yang Allah Ta'ala suka, ya, Allah Ta'ala suka dan berkenan, ya. Kalaupun kita terbuat benda-benda yang Allah Ta'ala tak berkenan, maka kita tahu jalan Allah Ta'ala tunjuk. Kalau terbuat, ini dia cara dia, istighfar, taubat. Baik, supaya perasaan ini sentiasa takut, Allah Ta'ala terus tambah lagi, aku ni Tuhan. Tuhan jenis macam mana? Aku raja, raja segala raja, ya? Itu dia sebut tu, ya? Akulah raja yang tidak rosak, tak mati, ya? Jadi bila sebut raja, nak suruh orang takut, Allah Ta'ala kata aku raja, ya? Pertama aku Tuhan, nak cerita aku Tuhan. Tapi oleh kerana aku ni tak pernah nampak, kamu tak pernah tengok, aku nak ceritanya aku ni Tuhan, raja segala raja. Yang keduanya, bila sebut raja, orang mikir kalau raja mati, ya. Bila sebut mari dah perasaan takut ni, Tuhan ni raja segala raja. Bila Allah Ta'ala kata aku ni raja segala raja, mari perasaan takut. Tapi syaitan pun mari, dia kata kalau raja, Tuhan tu raja, raja tu mati, maka Tuhan pun cerita yang kedua pula, aku raja segala raja dan aku pula tak mati, ya. Itu dia, itu yang dia kata akulah raja yang tidak rosak, tidak mati.
Raja lain semua mati belaka, aku tak, ya? Maka oleh kerana aku ni raja, passion raja dengan rakyat, ya? Raja akan ditaati oleh rakyat, ya? Walaupun raja jahat ke itu nakal, cerita lain. Oleh kerana dia raja, kebetulan dia raja diangkat ataupun keturunan dah dapat pangkat raja tu, dia jadi satu manusia yang ditaati oleh manusia lain, ya? Walaupun dia kadang-kadang tak semayang ke, minum arak ke, oleh kerana dia raja, ya? Habis tinggi kalau dia jahat sangat, rakyat bangkit, buang dia. Itu maknanya macam berlaku pada Raja Farouk, Raja apa yang banyaklah di negara Arab, banyak dah berlaku. Tinggal lagi Saudi je, ya? Sebab Saudi tak tunjuk sangat dia punya, tak nampak dia punya kejahatan dia. Tapi kalau Raja Farouk, kejahatan dia nampak. Kemudian Shah apa ni, Shah apa ni yang Iran tu, Shah Iran, nah, yang di Iran sebelum berlaku revolusi Iran, Khomeini, yang dipimpin oleh Khomeini. Jahat sangat, rakyat bangkit tolak dia, ya? Tapi selagi mana dia jahat seorang, tak jahat pada rakyat, walaupun dia jahat seorang, dia pemimpin Islam, raja Islam, dan jahat dianya minum arak ke, main perempuan ke, apa benda, tak semayang bang ke, tapi dia tak buat jahat kepada rakyat, rakyat boleh taat lagi, ya? Jadi itu sifat raja, ya? Baik. Jadi oleh kerana rajanya sifatnya begitu, maka Allah Ta'ala kata, oleh kerana aku ni Tuhan, hak sebenarnya aku Tuhan, ya? Kedua, aku raja segala raja, bukan raja segala raja. Yang ketiga, aku tak mati, maka taatlah pada aku, ya? Allah Ta'ala kata taat ke aku. Taatlah kepada aku dalam semua perintah dan hentikan segala semua yang dilarang, sehingga aku jadikan engkau hidup tak mati-mati, ya? Allah Ta'ala minta supaya kita ni taat kepada dia, dan jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang tu. Permintaan ataupun ingatan, bukan minta, ya? Ingatan Allah Ta'ala ni, ya, supaya kita taat ke dia dan jangan buat jahat, benda-benda yang dilarang tu jangan buat. Ingatan ini dia kata kamu kena buat benda tu sampai kamu tak mati. Apa dia maksud dia? Maksudnya ialah sampai peringkat kamu akan dihidupkan nanti, kamu matilah. Mati itu dia akan masuk satu alam yang mana kita berada dalam alam apa, mati hanya transit untuk pergi kepada satu alam di mana alam tu kita tak mati-mati, ya? Transit sekejap je dalam kubur, ya? Rehat sekejap, ya? Rehat tu bukan rehat betul, maknanya nak pindah daripada alam dunia yang mana kamu ni akan mati, lepas tu nak pindah kepada satu alam yang kamu tak mati-mati. Duduk dulu di alam kubur. Dalam alam kubur bukan rehat, ya? Tetapi satu alam di mana dipanggil apa ni orang panggil kiamat kecil, ya? Kalau selamat dalam kubur, selamatlah di hari akhirat, ya? Jadi di situ rehat sekejap situ. Dari sudut maknanya nak pindah sifat dia dalam dalam dunia kamu mati. Aku sekarang nak bawa kepada apa ni, kamu kepada satu alam kamu tak mati-mati. Antara dua alam itu duduk-duduk dalam kubur, ya? Duduk-duduk dalam kubur. Dalam kubur selamat, dalam kubur selamatlah di hari akhirat. Kalau tak selamat, tak selamatlah kamu. Itu yang Saidina Osman tu bila lalu depan kubur tu dia menangis, ya? Lalu depan kubur dia duduk pacak sekejap depan kubur, dia menangis, ya? Lalu sahabat tanya kenapa menangis. Dia kata tempat ni lah, dia kata kalau selamat, selamatlah, ya? Kalau tak selamat, tak selamatlah. Wallahu alam, ya. Ada satu kes di Indonesia tak silap saya, orang tu mati, selepas 3 jam tu dikorek balik, okay? Dikorek balik lah, ya? Sebab ayah dia minta korek balik, ada benda apa benda lah, wallahu alam. Tapi di videokan benda tu. Tak tahulah cerita tu betul tidak, ya? Tapi cerita tu maknanya memang dalam kitab betul. Cuma cerita tu betul ke tidak, tak tahu tak. Anak dia tu mati muda, tapi anak dia memang terkenal dengan kejahatan dia dari sudut tak semayang bang,
Lepas tu bukan setakat tak semaya bang, minum arak dan sebagainya. Okey, maknanya mati, lepas tu digali semula. Muda tu maknanya dia, wallah alam, saya pun tidak diterangkan di situ umurnya berapa muda tu, 30 ke 40, wallah alam. Jadi bila digali semula tu, kerana ada benda, mungkin ada benda lah yang apa tu, yang menyebabkan kena gali tu, sama ada kes jenayah kerana kes polis ke apa benda. Tapi bila digali, setelah 3 jam digali tu, rambut budak itu kan, budak muda itu yang asalnya hitam jadi berubah semua. Jadi kalau kita katakan cerita tu betul, sebab di video di dalam YouTube digali, maknanya suasana digali pun memang gali betul, bukan filem lah. Jadi berubah. Jadi kalau kita baca dalam kitab memang ada pun. Bila masuk dalam kubur, maknanya kamu akan lihat keseksaan yang berlaku dalam kubur tu sampai peringkat tension. Mana yang orang panggil, kalau dalam dunia orang panggil nama dia tension sangatlah. Maka akhir sekali rambut kamu yang tak berubah pun jadi berubah. Jadi itu dia. Mungkin kerana seksaan yang terlalu kuat, muka berubah. Jadi benda tu jadi satu berita di kalangan penduduk tersebut lah. Saya tak ingat tempat mana. Jadi itu yang dikatakan Sayyidina Osman, selamat sini selamat. Dia tak habis itu, dia tak ada kata seksa dalam kubur, lepas tu di hari akhirat besok selamat, tak ada. Kalau tak selamat situ, tak selamatlah di hari akhirat nanti, bila kiamat. Abu Muhammad bin Yazid berkata, jika dapat, jangan berbuat jahat pada siapa yang engkau suka padanya. Abu Muhammad ni dia kata, jika boleh jangan buat jahat pada orang yang engkau suka, yang engkau cintai. Maka ditanya oleh orang, apakah orang berbuat jahat terhadap orang yang dicintai? Jadi apa yang dikata oleh Abu Muhammad bin Yazid ni benda pelik sikit. Dia kata, kamu jangan buat jahat kepada orang yang kamu sayang, yang kamu cintai. Jadi bila dia cakap begitu, audien yang mendengar ucapan dia itu jadi pelik. Ada ke tak orang yang buat jahat kepada orang yang dicintai? Biasanya orang bercinta ni macam mana sekalipun dia akan jaga. Tak tengah-tengah bercinta tu dia akan jaga supaya jangan buat benda-benda yang tidak disukai oleh orang yang dicintai. Baik. Tiba-tiba kawan ni kata jangan buat benda yang tak elok kepada orang yang dicintai. Jadi timbul satu persoalan dalam pemikiran orang. Dia kata, ada ke lagu tu? Dia kata ada. Maksudnya apa dia? Ya, dirimu sendiri yang kau sangat cintai dan sayang kepadanya. Jika engkau berbuat dosa, berarti engkau telah berbuat jahat kepadanya. Maksudnya apa dia? Diri kamu sendiri. Ada ke tidak manusia yang tak sayang kepada diri dia sendiri? Tak ada, semua sayang. Sakit gigi sikit, pening kepala, pergi hospital lalu. Kadang-kadang kalau anak ke bini sakit pun tangguh dulu, kan? Tapi kalau diri sendiri sakit, terus pergi. Hak jenis tak takut hospital lah. Ada yang jenis orang tua yang jenis takut ke klinik hospital tu, dia tak pergi juga. Bukan dia tak sayang pada diri dia, tapi dia takut. Sebab apa dia sayang? Takut kena injek. Dia sayang pada diri dia, takut kena injek. Itu maknanya dia sayang juga tu. Baik. Jadi dia kata, maksud jangan buat jahat pada orang yang dicintai ialah jangan buat jahat pada diri kamu sendiri. Bila kamu buat jahat, artinya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Kamu akan telah pun bersedia untuk diseksa oleh Allah Ta'ala bila kamu buat jahat. Itu maksud dia. Maknanya kalau kamu buat jahat, kamu telah bersedia untuk diseksa oleh Allah. Maknanya kamu suruh Allah Ta'ala seksa diri kamu sendiri. Sedangkan kamu rasa memang kamu sayang sangat pada diri kamu. Maka kalau begitu keadaannya kamu sayang pada diri kamu, jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan diri kamu diseksa. Itu yang timbul doa apa dia? Rabbana zalamna. Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Itu dia punya doa dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau sekiranya Engkau tak ampunkan dan tidak merahmati kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Ya. Itu doa Nabi yang kita dah baca baru ni, doa Nabi Adam. Seorang hakim dimintai nasihat, maka ia berkata, jangan abaikan Tuhan dan jangan abaikan makhluk, jangan aibkan makhluk, dan jangan mengabaikan dirimu sendiri. Seorang hakim ni satu orang yang bijak pandai. Bila diminta nasihat, dia kata jangan abaikan Tuhan, satu. Yang kedua, jangan aibkan makhluk, ya. Yang ketiga, jangan mengabaikan dirimu. Adapun bukan mengaibkan tu, dia mengabaikan. Dia tiga-tiga. Jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan makhluk, jangan abaikan diri kamu sendiri. Ya. Maknanya apa ni, orang panggil hablum minallah wa hablum minan nas ni. Ya. Adapun mengabaikan Tuhan, iaitu jika engkau sibuk dengan perbuatan yang lain dari apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu. Itu maksudnya mengabaikan Allah Ta'ala. Sibuk sangat dengan benda lain, sampai kita nak semayang bang pun tak ada. Orang perempuan, sebab tu saya kata kadang-kala kita mencari rezeki ialah untuk anak-anak. Mak ayah ni dia cari rezeki sampai kadang-kadang tak semayang bang. Mak ayah dia cari rezeki, dia jaga kita sebagai anak. Dia jaga kita sebagai anak tu sampai semayang bang pun dia tak ada. Duk cari rezeki pasal apa? Dia nak bagi makan kanak. Sampai larut malam ke ataupun semayang tak dan, kerana kerja dia. Kadang-kadang tak dan tu bukan apa dia, kerana kerja dia jenis tak menentu. Yang orang panggil apa dia, ikut shift. Masuk pukul 2 sampai 10 malam. Pukul 2 dan lagi semayang zuhur. Nak sampai ke 4, macam mana agak-agak nak semayang asar tu. Pasal apa? Dia kerja. Kalau polis kerja dia jaga trafik. Tuan-tuan bayangkan, pasal apa dia kerja? Ialah selain daripada nak jaga orang ramai tu, dia sebenarnya nak bagi makan anak bini lah tu. Pukul 2, pukul 10. Pukul 2 sempat lagi dia semayang. Bila sampai pukul 4 suku masuk asar, dia dah jam. Pasal apa dia? Jalan pun jam. Dia sudah jam, macam mana nak sembahyang? Kalau iman kuat, boleh sembahyang. Iman lemah, habis. Kan? Ada sikit hak jenis iman kuat, dia berasa iman kuat, tetapi dia, ini bukan kes polis sajalah, maknanya yang lain pun, kita ambil contoh polis. Yang lain yang jenis kerja shift, cuma kita tengok agak tough sikit, maknanya polis. Hak lain tu kalau kerja kilang ke, kerja welfare, macam nak jaga budak-budak kanak-kanak istimewa ke, kan welfare punya macam sekolah Henry Geni, dadah ke, dia ada petugas yang orang panggil ikut shift. Kan? Hak bahagian pejabat tak apa, hak kerja bahagian ikut shift. Tapi itu maknanya agak okey lah, dia ada ruang untuk semayang. Okey, kita ambil cerita polis, tentera. Kemudian yang lain-lain lah, dia ada custom ke apa benda lebih kurang. Pukul 4 orang keluar pejabat. Kalau yang jaga trafik, hak tak jaga trafik tu okey sikit, ada ruang, tinggal lagi dia nak tak nak je semayang. Baik, hak jenis iman dia kuat, tapi dia ambil jalan tak tahu dah mari daripada mana. Dan ini bukan setakat polis, saya tengok orang awam pun buat benda ni. Dia kata apa dia? Tak payah semayang asar. Bila semayang? Dia semayang bila balik pukul 10. Asar, maghrib tak semayang. Balik pukul 10 semayang isyak, semayang maghrib, qada. Isyak, maghrib dengan asar. Itu hak
Kira-kira tu orang panggil orang yang baik lah tu, ya. Tapi tak kena, ya. Semayang qada tu tak betul, ya. Kalau dia kata saya tak semayang asal sebab jam jalan, saya kena kawal, ya, maka saya tak semayang. Jadi tapi saya tengok encik semayang, saya memang semayang, jaga semayang. Jadi saya kalau asal ni saya tak semayang tapi saya qada. Maghrib pun lagu tu juga, saya tak semayang, saya qada. Jadi jawapan dia tak betul, habis cara yang betul macam mana? Cara yang betul macam mana pun kena semayang. Habis macam mana saya sibuk ni, kalau saya semayang jam jalan ni, tak ada siapa nak kawal. Baik, cara dia dalam situasi begitu, polis dia boleh semayang jamak, ya, dia boleh semayang jamak. Masa dia masuk pukul 2, ya. Ini kok ada saudara mara yang jadi polis tu, kena ceritalah ke dia, kesian kat dia, dia semayang. Hak tak semayang tu kita tak usah kira lah, jamak ke apa benda, dia memang tak semayang, bukan setakat polis ke apa benda. Orang awam pun yang jenis kata orang tak sibuk pun, kalau dia tak semayang, ya. Polis pun kalau dia tak semayang. Ini kita nak cerita hak mana nak semayang, tapi cara semayang dia tak betul bila dia qada. Jadi kita ambil jalan cerita ke dia. Macam mana cara dia? Dia masuk pukul 2, Zuhur dia boleh semayang, ya. Zuhur dia boleh semayang. Okey, sekarang Zuhur pukul 1, dia semayang Zuhur 4 rakaat, dan dia terus niatkan jamak, ya, niat jamak. Jadi habis semayang Zuhur 4 rakaat, dia bangkit jamak takdim dia panggil, iaitu lepas semayang Zuhur 4 rakaat, dia semayang pula Zuhur asar 4 rakaat. Itu dia cara. Dia tak boleh kasar, ya, jangan kasar, jamak, ya. Sama kes dengan doktor pembedahan. Ini jenis yang orang panggil time dia kelang kabut belaka, ya. Masuknya pukul apa, operationnya berlaku pukul 3 katakan. Zuhur sempatlah semayang sebab Zuhur masuk ke 1, kan. Operation pula ini maknanya operation yang agak berat sikit, ya. Jangkaannya sekitar pukul katakanlah sekitar pukul 8 dah habis. Pukul 3 sampai pukul 8. Berapa jam tu? 4 jam, ya. 5 jam. Baik, katakan tak boleh berhenti, kita katakan begitulah, tak boleh berhenti, ya. Tak boleh berhenti 3 sampai pukul 8, tak boleh berhenti. Ini kata orang kes berat. Maka kalau berlaku pukul 3 sampai pukul 8, maknanya dia kemungkinan akan miss. Bukan kemungkinan, kalau dah tak boleh berhenti, asal memang miss, ya. Dan kemungkinan maghrib miss pun ada. Itu jangkaan pukul 8 siap. Tengok komplit sangat benda pembedahan itu, telajak 8.30. Maknanya asar maghrib terbang, ya. Maka kalau dah berasa begitu, kan, kok ada kecemasan ke benda, masa semayang Zuhur tu niat jamak takdim terus, ya. Macam mana cara niat dia? Niat saya dah beritahu dah, mudah. Aku semayang Zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu cara nak jamak, ya, yang paling mudah. Niat semayang Zuhur, tengah-tengah semayang Zuhur tu, sepanjang daripada takbir sampai ke salam tu, tak kisahlah mana-mana time, ya. Tengah-tengah semayang Zuhur tu niat, aku himpun asar dalam waktu Zuhur. Itu dia cara dia. Niat hak paling mudah sekali, jangan dia ambil lah hak paling payah tu. Hak paling payah apa dia? Aku semayang Zuhur 4 rakaat, dihimpunkan asar padanya. Lepas tu kebetulan semayang pula berimam, ikut imam kerana Allah Ta'ala. Hak tu lah yang jadi 3-4 kali takbir tak jadi tu, kan. Ambil yang mudah, yang kedua punya cara. Aku semayang Zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, ataupun aku semayang Zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Macam biasa, tengah-tengah semayang tu niat, aku himpun asar dalam waktu Zuhur. Jangan kata aku himpun waktu asar dalam waktu Zuhur, itu tak betul. Kita bukan nak himpun waktu asar,
nak himpun solat asar dalam waktu zuhur. Ayat jamak kena betul saya ulang baliklah benda ni, pela-pela dah kita sebut benda ni Kalau kita nak jamak takdim, kita kena sebut aku himpun asar dalam waktu zuhur. Aku himpun maknanya solat asar dalam waktu zuhur. Saya test anak saya masa balik kampung raya haji baru ni. Test anak darjah 6. Anak kebetulan hak tak kahwin lagi tu ada 6, jadi naik Alphard tu 3, okeylah maknanya 6 orang tu ngam lah, isteri seorang. Kalau isteri 2 tak ngam juga. Kan? Tak ada benda mengantuk je. Okey, buat soal jawab. Okey, kita niat sekarang ni. Tanya anak hak darjah 6. Macam mana niat nak apa tu nak himpun asar apa jamak takhir, himpun zuhur dalam waktu asar. Test seorang-seorang. Jadi hak darjah 6 tu jawab salah sikit. Dia kata aku himpun asar apa aku himpun waktu asar dalam apa aku himpun waktu zuhur dalam waktu asar. Jadi bila dia cakap lagu tu, okey, kita betul. Mana nak cerita di sekolah pun dia tak trace, tak tekan benda ni. Mungkin dia ajar mendata. Yang ajar tu betul dah, cuma dia tak trace, tak apa orang panggil tidak cerita betul-betul. Hak nak himpun ni semayang, bukannya nak himpun waktu. Kena ingat Jadi cara dia macam mana? Aku himpun fardu zuhur, solat fardu zuhur dalam waktu asar. Kita nak sembahyang dalam waktu asar. Kalau kita kata aku nak himpun solat fardu zuhur dalam solat fardu asar, tak betul juga. Bukan nak himpun dalam solat tu, nak himpun dalam waktu. Jadi kita ambil kes tadi aku himpun fardu asar, solat fardu asar dalam waktu itu jamak takdim dalam waktu zuhur. Tengah-tengah sembahyang zuhur tadi. Kita niat lagu tu. Aku himpun solat fardu asar dalam waktu zuhur. Sembahyang. Niat tu tak payah takbir dah. Niat nak himpun tu tak payah takbir. Niat lintasan dalam hati. Habis sembahyang zuhur, kita bangkit sembahyang asar. Habis cerita. Sembahyang asar 4 rakaat. Jangan 2. 2 ni untuk musafir. Jamak untuk situasi kesukaran dipanggil. Situasi yang sukar. Kita berasa dah memang aku tak boleh sembahyang. Asar masuk pukul 4 suku. Jalan tengah jam. Aku tak boleh sembahyang. Pasal apa dia? Asar masuk 4 suku. Operation aku ni apa ni kerja-kerja nak buat operation pembedahan ini akan habis kita pukul 8. Jadi jamak baik. Settle zuhur dengan asar. Habis cerita. Habis maghrib lagu mana? Maghrib buat jamak takhir. Sebab apa dia? Maghrib tu pun tengah jam juga. Tengah jam. Nak sembahyang, dia sebenarnya kalau nak sembahyang on time boleh. Tapi maknanya dia kena ada 2 lah petugas. Satu tempat tu dia kena ada 2, bergilir, tak apa. Tapi katalah buat andaian 1 orang, petugasnya seorang je, polis seorang je dia jaga. Kalau aku sembahyang, jahanam habis. Keselamatan orang habis. Jadi sekarang ni dia maghrib dia miss. Jadi cara dia dalam waktu maghrib tu, dalam waktu daripada pukul 7 malam sampai 8 suku malam, itu tempoh waktu maghrib. Dalam time tersebut niat aku himpun solat fardu maghrib dalam waktu isyak kerana Allah Ta'ala. Habis kerja pukul 10, balik rumah mandi apa, bersih badan, segarkan, rehat sekejap ke apa benda. Lepas mandi segar badan, semayang. Semayang apa dia? Terpulang lah. Nak semayang isyak dulu ke maghrib, terpulang. Cuma kita hormat semayang isyak dululah, oleh kerana kita duduk dalam waktu isyak. Aku semayang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Habis saja sembahyang Isyak, aku sembahyang Maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis cerita dia. Mudah kan? Itu maknanya dalam situasi orang panggil sukar untuk kita sembahyang on time, tepat waktu dia. Kerana kerja, ya. Jadi barulah sedap hati. Jadi dia pun seronok bila kita ajar lagu tu kan. Dia jenis kaki sembahyang, polis awak kaki sembahyang kan. Bila kita ajar lagu tu seronok dia, ya. Baik, katakan ada 2 orang petugas, ya. 2 orang petugas. Manakala kita, yang seorang tu sembahyang, yang seorang lagi boleh jaga. Begitu juga doktor, dia boleh berhenti, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh tinggal jauh. Sebab katalah dia ni ketua pakar bedah dalam bilik tu, kan. Kok ada apa-apa hal ni, maknanya kena rojak cepat kat dia. Maka pada masa itu boleh nak sembahyang on time, ya. Dia boleh tinggal sekejap kan, sembahyang. Cuma dia tak boleh tinggal jauh. Tempat bedahnya apa dia? Kat sini. Surau mana? Suraunya ni ujung jauh kan, hospital kan, jauh. Baik, dia boleh sembahyang dalam kawasan bedah tu. Mungkin ada bilik air ke benda, ada untuk dia ambil sembahyang. Maka dia sembahyang je lah dalam bilik bedah tu, tak ada masalah. Yang doktor, yang ni, yang trafik, polis trafik ni, dia jaga katalah bulatan Pahang tu, ya, bulatan Jalan Pahang tu tak. Apa masalah dia kalau dia nak sembahyang on time? Sekarang dia boleh gilir. Masalah dia yang saya nampak air, nak berwuduk, ya. Air tak ada masalah. Satu botol ni boleh ambil sembahyang, kan. Satu botol ni bukan setakat satu botol, separuh botol ni dah boleh digunakan, masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk setengah, ya. Saya dah ajar dah dulu, saya ingat sekejap, satu ketika dulu, macam mana nak ambil sembahyang dengan air sebanyak ni, ataupun separuh botol, ataupun 1/3 je air. Katakanlah dia bawa air mineral ni, tapi dah jaga tu tak tahan, duduk tengah panas, minum tinggal sikit, tinggal sini 1/3, ya. Masuk waktu asar, ya. Oleh kerana ada 2 orang nak bergilir, air sembahyang dulu, you jaga. Macam mana cara ambil? Air sembahyang ni cukup untuk berwuduk. Letak tapak tangan, pusing je lah, letak kat muka. Jangan angkat, syarat dia jangan angkat, ya. Pusing, biar rata, biar rata, jangan angkat. Kalau letak sini, lepas tu buat macam ni, nak pindah ke pipi ni, angkat, habis. Kena ambil air yang kedua, letak atas tapak tangan. Tapak tangan ni banyak mana sangat, ya, sikit kan. Jadi pendek kata, kalau cara tu memang cukup, walaupun 1/3 daripada botol ini, ya. Begitu juga basuh tangan. Okey, letak belah kiri ni, sapu tu jangan angkat. Celah-celah jari ni buat, jangan angkat. Syarat dia jangan angkat je, sehingga berasa kata, ya. Baik, ini pun macam tu, letak atas tapak tangan kanan, ya. Lepas tu sapu. Rasa menghalang sikit, jam, buang jam, ya. Tanggal, bukan buang, tanggal. Sapu. Kepala lagi sikit, 3 helai rambut pun dah okey kan. Tapi tak apa, letak atas tapak tangan, air letak atas kepala, sapu. Kaki mungkin agak dia agak sukar sedikit, tapi tak ada masalah. Letak air atas tangan, sapu kaki, ya. Kalau cara lagu tu tuan-tuan, 1/5 pun masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk. So tak ada masalah. Okey, cuma nak tahu kiblat. Kiblat tu mudah je, ya. Polis lagilah dia ada, mungkin ada kompas ke, ataupun dia bawa sekali, dia mungkin dia jaga satu tempat tu, maknanya dia tahu dah, ini kalau tempat ni, kalau bulatan Jalan Pahang tu, sebelah tu ada masjid, boleh agak dah masjid tu, itu dia arah sana kiblat. Sembahyang. Habis nak sembahyang atas apa dia? Atas tanah je lah. Masalah kita ni tuan-tuan, dipahamkan cara nak sembahyang ni payah sangat. Hak perempuan jenis payahnya pasal apa? Dia payah kena pakai telkung, hak perempuan, ya. Hak lelaki apa ni, hak jenis macam ni pula,
kita duk mikir nak sembahyang ni mesti atas sejadah. Ya. Padahal atas rumput tu pun boleh dah. Ya. Banyak benda yang kita, orang panggil kita macam menyempitkan ajaran Islam. Polis perempuan yang jaga trafik, tak ada masalah dia dengan pakaian dia, cuma saya tak pasti dia ada yang pakai tudung tu, dia tutup tak leher dia. Kalau dia tutup tak ada masalah, boleh sembahyang dah. Ya. Boleh sembahyang atas tanah. Cuma kalau berasa tak selesa, cari je lah maknanya kertas surat khabar ke, anak mudah kan. Ataupun bawa, sekarang ni dia ada satu sejadah yang dijual RM15. Di akhir sekali kalau dilipat-lipat dia lebih kurang besar ni ya, 1/3. Lipat-lipat jadi 1/3, tebal ni ya. Nipis. Ya. Dah tahu dah dia kerja polis, okey belilah satu. Ataupun pihak polis tu sendiri sediakan jabatan untuk polis mengerjakan sembahyang di mana saja dia boleh sembahyang. Jadi kalau ajar lagu tu kan cantik, macam khutbah Jumaat. Ya, kita dah ingat ke khutbah ni imam, ustaz. Apa salahnya polis sekali-sekala dia bercakap tentang jenayah, kan? Naiklah atas mimbar. Tapi kena tahulah syarat-syarat dia, kena bacanya betul, itu saja. Macam berlaku di Kelantan, ketua polis Kelantan buat khutbah, kan comel, kan? Pernah satu ketika dia khutbah. Jadi benda-benda ni saya nak ceritanya, benda ni sebenarnya kita yang mempersempitkan Islam ya, sehingga kita rasa susahnya Islam. Padahal bukannya Islam tu susah, kita yang menyebabkan kita rasa Islam tu susah. Kita faham gitu. Yang memahamkan begitu pun kadang-kadang ulama juga, kan? Sembahyang kena pakai telekung, ustaz dengan ustazah ajar. Habis orang jahil ni tak boleh sembahyang makan seluar, tak boleh. Pasal apa dia? Ustaz ajar lagu tu. Ustaz juga salahnya kadang-kadang lah ya. Kadang-kadang ustaz dah buka, ustaz dah buka dah, macam pergi Mekah, sentuh laki perempuan tak apa, dah buka dah, cerita Tabu Haji sendiri dah cerita, tak nak pakai. Tak nak pakai pun kerana apa dia? Kerana dia faham daripada kecil sampai ketua, sentuh laki perempuan batal. Ya? Tak ada excuse. Dalam apa situasi pun batal. Bila mari dekat tua nak pergi Mekah ni, mari pula ustaz kata, Tabu Haji kata, kalau sentuh laki perempuan tak batal, kena ambil semayangnya cara gini. Dia tak lagi, dia tak boleh terima. Ya? Akhir sekali menyusahkan diri dia sendiri. Ya? Cukup kita sambung hari Senin. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.